Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidel Matrang. Fokus utama, Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima anugerah Fellow Kehormat atau Honorary Distinguished Fellow pada Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN CAFEO ke-41 di Pusat Konvensyen Nusa Dua Bali pada Rabu. Anugerah tersebut diterima daripada pengerusi AFEO Dr. Insinyur Danish Hidayat. Sementara itu bercakap dalam sidang media, Premier Sarawak memberitahu penghargaan khusus tersebut dianugerahkan secara terpilih untuk individu terkemuka yang telah menunjukkan sumbangan luar biasa kepada profesyen kejuruteraan, kemajuan institusi dan usaha negara yang penting. Beliau menjelaskan penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap usaha Sarawak ke arah memanfaatkan tenaga hijau dan tenaga biru untuk pembangunan ekonomi secara lestari. Dan dalam hal ini saya rasa bahawa pihak jurutera ASEAN telah melihat apa yang telah dilaksanakan dalam dasar-dasar di negeri Sarawak. Dan saya yakin bahawa dengan kolaborasi di antara kita dengan rakan-rakan di ASEAN, kita boleh sedikit sebanyak mengurangkan carbon emission dan menukarkan kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Tambahnya, Sarawak telah memainkan peranan dari sudut pengeluaran tenaga di mana kira-kira 70% penghasilan tenaga adalah daripada tenaga hidro, manakala 30% lagi daripada tenaga termal. Dan ini bermakna bahawa bagi kita di Sarawak, kita ni negatif lah dari sudut carbon emission. Kerana selain pada itu, kita masih lagi mempunyai kawasan hutan kita yang boleh menjadi carbon sink. Terdahulu ketika berucap pada CAFEO ke-41, Premier Sarawak berkata Sarawak bersedia untuk membangunkan pelabuhan laut dalam yang tercanggih di kawasan Tanjung Embang. Menurutnya, usaha itu akan menjadikan Sarawak sebagai pintu masuk maritim yang penting bagi industri minyak dan gas di wilayah selatan. Katanya melihat dari segi lokasi Sarawak dan Indonesia yang strategik, hal ini sekaligus dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua-dua wilayah dalam sektor pengangkutan dan perkapalan maritim. Dan cara pembangunan pelabuhan itu agak berbeza dengan konvensional. Kerana untuk, I just want to give hint, dia akan dibangunkan di reclaimed land. Di tengah laut, dekat laut, di mana kita punya shore adalah gradient. Jadi kita akan mempunyai satu pelabuhan dalam di mana akan memberikan ruang kepada kapal-kapal untuk singgah di sana selain daripada pembangunan kluster iaitu general cargo dengan oil and gas cluster. Dan di sini kita boleh kerjasama dengan Indonesia. Sekarang pun kita telah mengeluarkan tenaga kepada Kalimantan Barat daripada Sarawak. Di sini boleh kita buat eksplorasi gas yang ada di selatan Sarawak, tidak jauh daripada Natuna dalam perairan negeri Sarawak. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu Sarawak akan membangunkan Dasar dan Hala Tuju Ekonomi Biru Sarawak SBEP untuk pembangunan ekosistem pantai dan marin secara mampan. Beliau berkata SBEP merangkumi pelbagai aktiviti ekonomi yang bergantung kepada kesihatan dan produktiviti lautan dan pantai termasuk perikanan, aquakultur, tenaga boleh diperbaharui, pelancongan dan perkapalan. Perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19, program Sarawak Johor Sabah SJS Youth Exchange 2023 merupakan usaha untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan belia Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu, program ini melibatkan 45 pemimpin belia daripada ketiga-tiga wilayah tersebut. Kita percaya program berkenaan adalah penting di dalam mengasah bakat kepimpinan di kalangan belia di samping meningkatkan semangat perpaduan. Sehubung itu, pihak kementerian akan melaksanakan program berbentuk berkenaan di peringkat antarabangsa di masa hadapan melalui perancangan kita untuk Borneo Youth Summit 2024 yang melibatkan belia Malaysia, Brunei dan Indonesia. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine pada Rabu.
Datuk Jarod menambah kementerian yang sentiasa bekerjasama dengan agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam membantu meningkatkan kemahiran dan kepimpinan belia di Sarawak. Antara program yang telah dirangka dilaksanakan di bahagian Mukah yang turut melibatkan belia dari kawasan talian adalah seperti berikut. Program belia Kasih Ramadan pada 12 April 2023, khusus kepimpinan dan pengurusan organisasi pada 7 hingga 8 Jun 2023, You've Got Skills and Mukah pada 17 hingga 18 Jun 2023, dan pada bulan Disember ini iaitu 9 hingga 10 Disember nanti kita akan mengadakan program MySet Go University. Dan pada itu Kerajaan Sarawak dijangka mengambil alih sepenuhnya Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan pada Julai 2024. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, di bawah pentadbiran Kerajaan Sarawak, Pelabuhan Bintulu akan memainkan peranan penting dalam memudahkan pembangunan ekonomi negeri ini. Under Sarawak Government Administration, Bintulu Port will play a pivotal role in facilitating Sarawak economic development, in particular the oil and gas industry and its midstream and downstream activity. Edible world, the proposed supply-based carbon capture utilization and storage CCUS, production of hydrogen and other biofuel. Thank you. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Tanjung Batu Joni Pang Leong Ming pada Rabu. Datuk Majang menambah Kerajaan Sarawak sedang dalam proses menyediakan peruntukan undang-undang dan pengaturan lain yang diperlukan untuk mengambil alih kawalan Pelabuhan Bintulu seiring termasuk proses sewajarnya yang diperlukan untuk Kerajaan Persekutuan memansuhkan dua akta berkaitan, iaitu Akta Pengisytiharan suatu kawasan dalam daerah Bintulu menjadi Port Persekutuan dan Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981. Manakala seluas 655 hektar tanah hak adat Bumiputera NCR melibatkan 450 lot individu telah siap diukur di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri melibatkan kawasan Kabur setakat Januari tahun ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, daripada jumlah tersebut, 90 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah setakat ini. Dengan 90 lot telah dikeluarkan dengan surat hak milik tanah dan baki sebanyak 360 lot dalam proses untuk dikeluarkan dengan surat hak milik tanah. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Krian Friday Beli pada Rabu. Datuk Len menambah baki 377 hektar atau 932 ekar masih belum dapat diukur, ekoran penuntut masih dalam proses penentuan dan penandaan sempadan lot masing-masing. Sisi dialog bersama penuntut tanah terlibat telah dijadualkan untuk diadakan pada bulan Disember 2023 bagi mengesahkan kesediaan mereka sebelum pengukuran dapat diteruskan ke atas baki kawasan berkenaan. Sementara itu, dalam satu sidang media, Datuk Len memberitahu rakyat Sarawak perlu memahami prosedur dan proses pengukuran tanah NCR bagi memastikan permohonan pengukuran lot individu dapat diproses dan dilaksanakan dengan lancar. Katanya penuntut hak tanah mestilah bersedia untuk tanah mereka diukur dengan mengenal pasti dan merintis sempadan tanah masing-masing. Adalah penting bagi penuntut tanah ya untuk membuat rintis dan si ada pertindihan dari segi dalam antara keluarga ataupun antara bilik, antara kampung. Baru ia dapat dan sabi datang dengan bantuan orang komiti ataupun orang pun penuntut di lapangan. Ya aja. Very simple. Dan setelah barang tu sudah dipersetujui semua, barulah Jabatan Tanah dan Sabir menjalankan tugas mereka di lapangan. Katanya lagi untuk memastikan proses pengukuran tanah ini berjalan dengan lancar, pihak Jabatan Tanah dan Survey telah mengambil seramai 467 orang pekerja tambahan yang melibatkan 40 juta ringgit dari segi gaji dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau menyeru kepada rakyat yang sudah menerima surat lot untuk tidak menjual semula tanah tersebut dan sekiranya mereka terdesak untuk berbuat demikian, tanah tersebut hanya boleh dijual kepada Bumiputera sahaja. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak perlu mengambil peluang untuk menjadi pemacu utama penggunaan tenaga biojisim yang masih kurang dipraktikkan di Malaysia.
Adun Balingan Abdul Yaakob RB menyarankan agar Sarawak mengambil peluang terbaik ini untuk menjadi pemacu dalam penggunaan tenaga ini. Ekoran mempunyai peratusan tinggi bekalan kuasa daripada biogesim. Biomass can also be converted to bioethanol fuel to replace petrol. Again, Malaysia need to catch up in bioethanol technology, an opportunity for Sarawak to take up leadership in this technology. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang RUU Elektrik pindaan 2023 pada Selasa. Sumber biogesim merupakan sumber yang diperoleh dari ladang dan kilang kelapa sawit yang besar di Sarawak, sisa pertanian, sisa haiwan dan sisa domestik. Tenaga biogesim boleh menghasilkan biobahan api yang mampat dan mesra alam untuk menggantikan diesel untuk pengangkutan darat dan udara, selaras dengan impian Sarawak untuk mempraktikkan penggunaan tenaga hijau di negeri ini. Seterusnya, sebuah institusi latihan kemahiran dicadangkan pembinaannya di kawasan Jepak. Adun Jepak Iskandar Tuki berkata, perkara ini bagi melengkapkan belia Jepak dengan kemahiran yang bersesuaian dengan keboleh pasaran industri yang sedia ada atau baru di Bintulu Amnya. Ini kerana Bintulu akan menjadi tumpuan bagi industri penyerapan, penggunaan dan penyimpanan karbon baharu negeri serta penghasilan hidrogen dan biobahan api yang lain. I believe new challenges require or demand for new approach and solution. Iaitu kita perlu bijak untuk mengurus cabaran perdana dengan strategi yang lebih kreatif dan inovatif. Beliau berkata demikian semasa membahaskan RUU Pembekalan 2024-2023 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2024 pada Rabu. Tambah Iskandar, penubuhan institusi itu akan mencakupi dengan luas sama ada menyentuh aspek peluang pekerjaan, pelaburan serta pendidikan yang menyentuh aspek kesejahteraan sosial. Sekian isi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin isi malam ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN ke-41 yang telah dihadiri Premier Sarawak di Pusat Konvensyen Nusa Dua Bali pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.